Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anfur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana terus memberi peluang untuk saya berkongsi pengalaman dengan tentang ekonomi asas dengan pelajar-pelajar terutamanya yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Jadi untuk siri ini adalah siri yang keempat dan mungkin siri yang terakhir sebab peperiksaan dah hampir ni, iaitu siri bantu murid, yang mana seperti 3 siri yang sebelum ni, siri bantu murid ini memberi fokus kepada soalan-soalan yang berdasarkan stimulus isu semasa dan juga jawapan-jawapan yang kebat. Jadi tanpa membuang masa, saya kongsi bahan yang akan kita gunakan untuk perbincangan ini. Okay, kita mulakan soalan yang pertama. Johor Bahru meninggalkan kerja dalam bidang perbankan dengan menceburi perniagaan kereta Recon merupakan tindakan yang wajar bagi Saodah Wang, 52 tahun, selepas diberi peluang mengimport dan menjual kereta Recon daripada Jepun. Usahanya itu mendapat sambutan dari pembeli kereta Recon di Malaysia. Sumber ubah suai daripada berita harian online 25 September 2018. Soalan, tindakan Saodah tersebut ada kewajarannya. Kemukakan hujah anda. Jadi persoalannya, tindakan Saodah. Apa tindakan Saodah? Jadi kita cari ada tak perkataan tindakan di sini. Jadi kita analisis, kita hayati betul-betul apa tindakan dia. Ya? Sebab dia kata sini tindakan yang wajar. Okay. Apa yang tindakan dia ialah meninggalkan kerjaya dalam bidang perbankan dengan menceburi perniagaan kereta Recon. Ya? Tindakan dia menceburi perniagaan kereta Recon. Merupakan tindakan yang wajar bagi Saodah selepas diberi peluang mengimport. Mana kalau kata mengimport ni, dia konsep untuk di mana kita beli barang dari luar negeri dan menjual kereta dari Jepun. Kita tahu kalau dari Jepun, dari luar negeri. Usai itu mendapat sambutan daripada pembeli kereta Recon di Malaysia. Jadi tindakan Saodah tersebut ada kewajarannya. Mana tindakan berhenti kerja dan juga menjalankan perniagaan mengimport kereta Recon. Kemukakan hujah anda. Okey. Saya terus kepada jawapan. Yang pertama, apa wajarnya? Kereta Recon masalah tak semak balik ejaan. Memperoleh kereta Recon yang tidak dikeluarkan ataupun yang tidak dijual di Malaysia. Sebab kereta Recon ni ada. Contohnya Estima. Estima walaupun Toyota tapi UMW Toyota tak dijual Estima. Jadi Estima tu kebanyakan pengguna Estima tu beli kereta tu Recon.
Okay, itu contohlah. Ya. Okey. Ini kewajaran. Ya. Memperoleh kereta recon yang tidak dikeluarkan atau tidak dijual di Malaysia. Yang kedua, satu perkongsian bijak ataupun bersama dengan peniaga kereta recon Jepun ataupun dengan pengeksport dari Jepun. Ini satu secara tak langsung bila saudah tu terlibat dengan membeli kereta, maka dia mungkin dalam bentuk perkongsian bijak di antara saudah dengan peniaga dari Jepun ataupun usaha sama dengan peniaga kereta recon daripada Jepun ataupun dia berkongsi atau berusaha sama dengan pengeksport dari Jepun, pengeksport kereta recon tadilah. Okey. Itu kewajaran. Kewajaran yang seterusnya ialah kos pengeluaran kereta Jepun rendah. Ini kita tak dapat nafikan sebab Jepun mengeluarkan kereta dalam bersaiz atau skala besar, maka kos pengeluaran kereta Jepun adalah rendah. Ya. Harga kereta recon murah. Ya. Terutama kalau kita compare dengan kereta baru. Ya. Estima ataupun mungkin Velfire yang recon jauh harganya murah berbanding dengan jika yang baru. Ya. Jadi harga kereta recon murah. Itu kewajarannya. Ya. Murah. Itu bila murah tu banyaklah pembeli. Memenuhi cita rasa pengguna Malaysia. Kereta-kereta recon daripada Jepun memenuhi cita rasa pengguna Malaysia. Ini kewajaran yang saudah melibatkan diri dalam pengimportan dan penjualan kereta recon. Mempelbagaikan pilihan pengguna. Selain pada kereta baru, ada kereta recon. Ada kereta terpakai. Ataupun selain daripada kereta daripada Korea, dia ada juga bawa masuk kereta recon daripada Jepun. Itu maknanya mempelbagaikan pilihan pengguna. Seterusnya, berniaga dapat memaksimalkan kepuasan. Berniaga dapat memaksimalkan kepuasan. Okay. Untung, dapat untung, berniaga sebelum tu dia kerja. Bila berniaga, kita boleh kata dia boleh dapat pendapatan dalam bentuk untung, ataupun kita kalau sebut untung meningkat pun boleh sebab dia melibatkan perniagaan luar negeri. Taraf hidup meningkat. Ini kewajarannya. Mudah meluaskan pasaran kereta recon. Dilantik menjadi ejen kereta recon daripada Jepun. Mendapat pengalaman atau kemahiran perniagaan antarabangsa. Dan sanggup menanggung risiko. Ini kewajaran-kewajaran yang menyebabkan kita rasa hujah-hujah kita yang ke arah kewajaran Puan Saudah menjadi usahawan mengimport kereta recon dan menjualnya di Malaysia. Okey. Stimulan yang sama, saya gunakan stimulan yang sama, perniagaan kereta recon import merupakan keutamaan Puan Saudah Buang 52 selepas diberi permit dan kebenaran mengimport kereta daripada Jepun. Sebelum terlibat dengan perniagaan tersebut, beliau merupakan pemilik kereta terpakai tempatan. Saya ubah suai daripada berita harian online. Tadi dia merupakan seorang pekerja perbankan, berhenti, tumpu pada perniagaan kereta recon. Untuk stimulan ini, saya ubah suai. Dia berniaga kereta import yang mana sebelum ni beliau adalah peniaga juga, tapi pemilik kereta terpakai tempatan. Kereta terpakai itu mungkin Proton, Pro 2, Naza dan sebagainya. Tapi kereta tempatan, pemilik kereta, syarikat kereta terpakai tempatan. Contohnya. Jadi sekarang ni, keutamaan Puan Saudah tersebut adalah tidak wajar dilaksanakan. Jelaskan. Apa keutamaan Puan Saudah? Baca sini.
perniagaan kereta recon import merupakan keutamaan. Jadi, keutamaan Puan Soda ialah meniaga kereta recon import. Maknanya, kereta yang perniagaan sebelum ini, iaitu syarikat kereta tempatan terpakai tempatan ni, bukan keutamaan dia. Mungkin dah jadi pilihan kedua. Ataupun kerja sampingan pula. Dan keutamaan dia ialah kereta recon import. Soalannya, keutamaan Puan Soda tersebut adalah tidak wajar. Maknanya bagi kalau yang kita faham di sini, perniagaan baru dia mengimport kereta ni tak wajar. Untuk dilaksanakan, jelaskan. Mengapa tak wajar? Yang tadi wajar. Kewajaran. Mungkin soalan boleh tanya, mengapa tak wajar pula? Ya? Bukanlah dalam satu soalan tu, soalan A wajar, soalan B tak wajar. Kan? Tapi kita kena bersedia. Tengok dua-dua sudut. Ya? Dua-dua sudut. Okey. Tengok jawapannya. Perniagaan kereta terpakai tempatan atau sedia ada berpotensi. Di Malaysia, perniagaan kereta terpakai tempatan, Proton, Pro 2 contohnya Nazar, ataupun perniagaan kereta sedia ada yang Puan Soda sedia ada potensi, berpotensi. Yang kedua, sudah ada pengalaman. Puan Soda ni dah ada pengalaman dalam kereta terpakai ataupun dah ada kemahiran dalam perniagaan kereta terpakai tempatan. Jadi maknanya kalau dia nak buat yang baru seperti mengimport, maka dia kena cari pengalaman baru, kemahiran baru. Jadi yang tu dia tak ada lagi. Jadi yang ni kita kata dia tak wajar buat yang baru tu sebab yang lama tu dia dah ada pengalaman atau kemahiran dalam perniagaan kereta terpakai tempatan. Yang ketiga, sudah ada pembekal ataupun sudah ada jaringan perniagaan. Ya, mungkin dah ada ejen-ejen dia, pembekal-pembekal dia ya untuk kereta pembekal kereta tempatan tu ya, ataupun dah ada jaringan perniagaan dia ya. Yang keempat, untung naik ataupun untung boleh meningkat dengan meneruskan maknanya kita kena fikir tak wajar bila kita kata tak wajar meneruskan yang import, bermakna baiklah meneruskan yang tempatan. Maknanya kita tak boleh pula kata yang tempatan rugi, kita mesti sokong yang tempatan. Maknanya kereta perniagaan kereta terpakai tempatan tu boleh menikmati untung ataupun boleh menyebabkan untung dia boleh naik, untung dia boleh meningkat. Taraf hidup Puan Soda boleh meningkat. Ini lanjutan daripada untung tu, dia boleh meningkatkan taraf hidup dia. Ya. Sebab pendapatan dia meningkat. Menjimatkan pertukaran asing. Ini antarabangsa. Maknanya kalau kita tumpu pada kereta dalam negeri, maknanya dia tak melibatkan pertukaran asing. Jadi menjimatkan pertukaran asing, mengelak aliran keluar mata wang. Ya. Tak diimport kereta, tumpu pada kereta tempatan, maknanya aliran keluar wang dapat dielakkan. Ya. Mengembangkan perniagaan luar negeri. Mengembangkan perniagaan luar negeri. Okey. Contohnya kalau dia perniagaan kereta tempatan, dia teruskan perniagaan kereta tu, dia boleh kembangkan perniagaan kereta tempatan itu ke luar negeri. Ya, itu maksud dia. Kembangkan perniagaan sedia ada tu ke luar negeri. Itu dia punya tak wajar import, maknanya dia boleh ekspor. Ya. Peluang perniagaan boleh didapati melalui internet. Sekarang ni banyak nak cari kereta ke apa boleh melalui maklumat-maklumat banyak melalui internet. Dan satu lagi, sebab kereta tu kereta tempatan, dia lebih menjimatkan masa dan juga menjimatkan kos. Ya. Okey. Saya pergi kepada soalan yang ketiga. Okey. Tindakan kerajaan mempercepatkan pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dilihat menjadi satu-satunya kunci kepada pemulihan krisis kesihatan dan ekonomi negara.
kata Profesor Madya Tan Sri Dr. Anwar Shah Bali Muhammad dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Ini juga mengambil kira perkembangan terkini negara di dunia yang ekonomi mereka berkembang selepas pelaksanaan vaksin secara besar-besaran. Ini sumbernya daripada Ubaswai, daripada My Metro 12 Januari 2022. Soalannya, jelaskan tindakan kerajaan untuk memulihkan krisis tersebut. Krisis tersebut kita kena rujuk sini. Krisis apa? Soalan ni maknanya eloklah sebab dia kena rujuk stimulus. Dia tak boleh kata jelaskan tindakan kerajaan untuk memulihkan ekonomi atau memulihkan kesihatan dan ekonomi negara. Itu soalan tu dah boleh berdiri sendiri tanpa merujuk kepada stimulus. Jadi kalau dia kata tersebut sedemikian, ini kena rujuk stimulus. Krisis ada macam-macam krisis yang dihadapi oleh negara. Jadi krisis tersebut mesti rujuk kepada stimulus ini. Okey. Tindakan kerajaan mempercepatkan pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID ni. Ini tindakan. Sini tindakan kerajaan. Tindakan kerajaan, kita dah cari ada ke awal ayat ni. Tindakan kerajaan. Jelaskan tindakan kerajaan untuk memulihkan krisis tersebut. Kita nak cari apa krisis dia. Okay. Tindakan kerajaan, tindakan apa? Tindakan kerajaan mempercepatkan pemberian vaksin. Di situ maksud tindakan kerajaan. Mempercepatkan pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Dilihat menjadi satu-satunya kunci. Kunci kepada pemulihan krisis kesihatan dan ekonomi negara. Jadi maknanya untuk memulihkan krisis tersebut, maksudnya di sini ialah pemulihan krisis kesihatan dan ekonomi negara. Ini kata pendapat daripada Profesor Madya Tan Sri Dr. Anwar. Dia merujuk kepada negara lain, yang mana negara yang melaksanakan vaksin secara besar-besaran kepada penduduknya, jadi ekonominya mereka berkembang. Okey. Jelaskan tindakan kerajaan sekali lagi. Tindakan kerajaan di sini ialah mempercepatkan pemberian vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia dan memulihkan krisis tersebut. Krisis tersebut ialah bagi memulihkan krisis kesihatan dan krisis ekonomi negara. Okey. Itu yang kita faham soalan 6 markah. Okay, kita tengok menguatkuasakan undang-undang atau SOP atau penggunaan MySejahtera. Mana-manalah. Kalau dia tak tahu nak sebut SOP MySejahtera itu lupa, dia mungkin dia kata kerajaan menguatkuasakan peraturan, kerajaan menguatkuasakan undang-undang, itu boleh diterima. Kerajaan menguatkuasakan SOP yang dibina oleh Kementerian Kesihatan contohnya. Kerajaan menguatkuasakan penggunaan MySejahtera boleh. Dalam kumpulan ini semua. Yang kedua, kempen atau promosi mempercepatkan pemberian vaksin. Ataupun mungkin dia boleh kata kempen melalui media tulis seperti surat khabar dan sebagainya, kempen melalui media elektronik seperti TV, kempen melalui media sosial dan sebagainya, boleh diterima. Ataupun yang kata kempen atau promosi atau mempercepatkan pemberian vaksin. Maksudnya kempen mempercepatkan pemberian vaksin atau promosi mempercepatkan pemberian vaksin. Yang ketiga, menstrukturkan semula pengurusan kesihatan. Atau ini contoh distrukturkan, mana disusun semula. Dulu hospital tak ada hospital COVID. Sekarang ni setiap negeri ada dijadikan hospital COVID. Jadi maknanya disusun semula.
Ya. Begitu juga ekonomi disusun semula. Contohnya ada penjana. Ya. Ini yang kerajaan buat semasa PKP. Ya. Dia menstruktur atau menyusun semula pengurusan, sama ada pengurusan kesihatan ataupun pengurusan ekonomi. Nak jawab mana-mana satu pun tak apa. Sebab ada dua situ. Yang ketiga, yang keempat, merawat krisis atau kemerosotan ekonomi atau mengurangkan jurang antara kerajaan dengan swasta. Ya, merawat krisis atau merawat kemerosotan ekonomi. Ya, ataupun dapat mengurangkan jurang antara kerajaan dengan swasta. Ataupun kalau boleh diberi contoh, diberi contoh. Ya. Okey. Yang kelima, mencari sumber lain ataupun contoh. Ataupun contoh. Okey. Macam mungkin kerajaan juga kalau macam untuk krisis kesihatan, kita nampak vaksin saja, tapi sebenarnya kerajaan kaji juga pelbagai cara lain bagaimana untuk mengatasi krisis kesihatan tersebut. Ya. Begitu juga dalam sama ada perlu dulu 1 dos, kemudian 2 dos, kemudian ada dos pengelak. Ya. Kemudian ada dos yang keempat contohnya, maknanya dia cari sumber lain. Semata-matanya untuk mengurangkan krisis kesihatan. Begitu juga dalam ekonomi. Ya. Dia ada penjananya dan macam-macam dasarlah yang dibentangkan oleh kerajaan semasa PKP dulu. Itu kalau itulah contoh-contoh. Ya. Okay. Mengimport atau membawa masuk vaksin. Okay. Itu makna cara untuk mengurangkan krisis kesihatan itu. Dan bila krisis kesihatan dah kurang, COVID-19 terutamanya, maka dia boleh membangunkan semula ekonomi. Penjagaan ataupun kawalan KKM ataupun penguasaan berterusan. Seterusnya, kerajaan galakkan, ini memang tak dapat dinafikan. Kerajaan melalui contohnya Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama contohnya, selalu mengingatkan kerajaan orang Muslim, surau masjid dan sebagainya, digalak terus berdoa, terus lakukan solat sunat hajat dan sebagainya. Ini ikhtiar untuk mengurangkan krisis, terutamanya krisis kesihatan COVID-19. Bantuan kerajaan Malaysia, ataupun dia tak sebut kerajaan Malaysia, dia spesifik kepada Kementerian Keuangan. Ataupun bantuan seperti pakej prihatin, disebut pakej bantuan yang dibentangkan oleh kerajaan. Ataupun bantuan kerajaan dalam plan penjana. Ada juga kerajaan bagi bantuan man-off RM600 kepada pemandu teksi contohnya. Ada juga peniaga-peniaga yang sebelum tu mengupah buruh terjejas, ada subsidi buruh dibagi. Bukan semua nak tulis, tetapi boleh ambil mana-mana. Ya, mana-mana. Seterusnya, dapatkan bantuan atau kerjasama swasta. Swasta ni contohnya bank-bank perdagangan. Ya. Contohnya dalam bentuk moratorium pinjaman bank. Boleh tangguhkan pembayaran satu tempoh yang ditetapkan. Ataupun pemberian mikrokredit. Contohnya. Ini maknanya kerajaan minta bantuan juga, minta kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Contoh. Okay, kita pergi kepada satu lagi soalan. Tindakan kerajaan mempercepatkan pemberian vaksin, sama soal dia punya stimulus. PICK dilihat menjadi satu-satunya kunci kepada pemulihan krisis kesihatan ekonomi negara. Saya cepatkan sikit baca stimulus ini sebab sama je. Kata Profesor Madya,
Tan Sri Dr. Anwar Shah Bali Muhammad dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Ini juga mengambil kira perkembangan terkini negara di dunia yang ekonomi mereka berkembang selepas pelaksanaan vaksin secara besar-besaran. Okay, sumber ubah suai daripada My Metro 12 Januari juga jelaskan kesan krisis tersebut kepada isi rumah. Kepada isi rumah. Tadi kita tanya tindakan kerajaan memulihkan. Dia walaupun stimulus sama, tapi tak sama dia punya soalan. Jadi respon kita pun tak sama. Sini kita tengok kesan krisis kepada isi rumah. Bukan kesan krisis jangan pergi kepada kerajaan, dia nak tumpu kepada isi rumah. Okay? Sebab krisis kesihatan dan krisis dan seterusnya menjadikan krisis ekonomi negara memang ada kesan kepada isi rumah di Malaysia. Okey, kita tengok kesan dia. Yang pertama, kepuasan pengguna barang dan perkhidmatan menurun. Ini kita tahu waktu krisis begini, ramai yang kena berhenti kerja, ramai yang dibuang kerja, ramai tak boleh pergi kerja, jadi pendapatan akan berkurang atau ada yang tiada pendapatan. Jadi secara tak langsung mereka tak terpaksa mengurangkan penggunaan barang perkhidmatan. Bila kurang penggunaan barang perkhidmatan, maka kepuasan pengguna akan menurun. Seterusnya, permintaan barang atau perkhidmatan tertentu berkurangan. Okey, lanjut daripada sini tadi, kepuasan menurun. Okey, kos ataupun perbelanjaan isi rumah meningkat, ya, ataupun bertambah. Ya, masa PKP cuti. Jadi bila cuti, anak keluarga banyak yang tak kerja, tak pergi kerja dan sebagainya, mungkin perbelanjaan duduk di rumah tu tinggi. Perbelanjaan makanan, perbelanjaan elektrik, bil elektrik dan sebagainya, ya, tinggi. Okey, meningkat ataupun bertambah. Ramai yang kesusahan atau menderita hidup atau miskin. Ini juga boleh dimasuk, ya, yang macam ni. Bukan fakta ekonomi saja, ya, fakta sosial boleh juga dimasukkan dalam ekonomi, ya. Ramai yang kesusahan, ramai yang menderita hidup, ramai yang kemiskinan. Taraf hidup jadi rendah ataupun taraf hidup menurun. Produktiviti rendah, maknanya banyak barang-barang, banyak kilang-kilang yang ditutup, jadi tak dapat mengeluarkan barang, ya. Tak ada banyak kedai-kedai ditutup, jadi produktiviti rendah atau tidak bekerja atau ada yang diberhentikan kerja. Jadi mana tak adalah barang atau produk yang dikeluarkan. Keharmonian keluarga tergugat, ya, kadar perceraian tinggi. Ini kita tak dapat nafikan, sebab anak-anak keluarga berada di rumah, mungkin suami pula kena buang kerja, sumber pendapatan tak ada, ya, mungkin juga ada yang menghadapi putus barang keperluan, makanan dan sebagainya. Jadi ini secara tak langsung akan menggugat kehormatan suami isteri, keluarga dan sebagainya. Ya, ini tak dapat dinafikan. Ikatan atau hubungan kekeluargaan jadi kurang baik ataupun kadar perceraian tinggi ini semua. Nilai-nilai murni, sabar, toleransi, tolong menolong, bekerjasama. Ini juga wujud pada setengah-setengah orang. Ya, pada setengah-setengah orang dia bantu yang ada kelebihan makanan, wang, ya, bantu, toleransi, tolong menolong, bekerjasama. Ya. Dan juga ini dari segi individu lah. Ini orang perseorangan. Tapi ini ada juga waktu-waktu krisis begini, banyaklah agensi, sukarelawan, orang ramai dan NGO meningkat, ya, semakin meningkat. Ya. Tapi ini nilai murni mereka sabar, pergi menolong dengan sabar, toleransi. Tapi ini peningkatan orang yang memberi bantuan ataupun NGO atau sukarelawan meningkat. Ya. Ini nilai, yang sebelum tu nilai. Dan kita lihat satu lagi yang terakhir ni.
melonggong, tindakan kerajaan mempercepatkan pemberian vaksin. Kita ambil yang atas tu, stimulus yang di atas juga. Tindakan kerajaan mempercepatkan pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID kebangsaan PICK dilihat menjadi satu-satunya kunci kepada pemulihan krisis kesihatan dan ekonomi negara. Ini maknanya ini maksudnya pemberian vaksin ya. Dengan mengambil kira perkembangan terkini negara di dunia yang ekonomi mereka berkembang selepas pelaksanaan vaksin secara besar-besaran. Jadi kita buang yang kata-kata profesor, kita tambah dengan perkataan ini. Itu yang dikata ubah suai, ya, ubah suai. Ramalkan kesan positif. Ramalkan kesan positif, kesan baik, ya, kepada ekonomi Malaysia. Ini luas nih. Bila kata kepada ekonomi Malaysia, boleh kesan kepada pengguna, boleh kesan kepada pengeluar, boleh kesan kepada kerajaan. Ramalkan kesan. Kemungkinan dalam periksa, ramalkan kesan positif kepada pengguna. Ramalkan kesan positif kepada anda daripada tindakan kerajaan tersebut. Kalau anda, pengguna lah. Ramalkan kesan positif kepada firma atau pengeluar. Boleh. Ramalkan kesan positif kepada kerajaan daripada tindakan tersebut. Jadi dia boleh. Tapi yang untuk perbincangan ni kita ambil umum. Nanti kalau ada keluar spesifik begitu, anda pilih lah. Ya, okey, kita lihat. Peluang pekerjaan meningkat ataupun pengangguran berkurangan. Ini bagi kerajaan. Ya, kesan bagi kerajaan. Peluang pekerjaan meningkat dan pengangguran berkurangan. Berlaku limpahan ekonomi. Berlaku limpahan ekonomi. Ini juga fakta bagi kerajaan sesuai. Pendapatan rakyat naik. Tapi kalau kita ambil pengguna, mungkin pendapatan individu meningkat, ya bolehlah. Ya. Okay. Taraf hidup meningkat, individu boleh. Kuasa beli atau permintaan bertambah, untuk individu atau pengguna boleh. Nilai aset meningkat ataupun dia bagi contoh beli rumah atau contoh-contoh yang lain, ya, aset-aset yang lain lah, tanah dan sebagainya. Nilai aset meningkat boleh kepada individu boleh. Kalau peniaga mungkin contohnya beli kedai dan sebagainya, pelaburan contohlah. Tekanan hidup berkurangan. Ya. Tekanan hidup berkurangan. Kalau sekiranya kesan dia, kalau pemberian vaksin itu berjaya, maka kesannya ekonomi semakin baik, maka secara tak langsung di sini ialah tekanan hidup akan berkurangan. Yang dulu tak ada kerja, yang kena berhenti kerja, sekarang mungkin tekanan tu dah tak ada. Mungkin dah bekerja semula, ataupun dapat kerja baru, atau dapat peluang perniagaan baru, atau meneruskan perniagaan sedia ada. Jadi kurang tekanan dalam kehidupan. Keuntungan firma meningkat, untuk firma. Pelaburan baharu bertambah untuk firma. Penyelidikan dan pembangunan atau R&D semakin banyak untuk firma pengeluar boleh. Penawaran barang di pasaran meningkat untuk firma pun boleh dan pengeluar. Hasil atau kutipan cukai atau pendapatan negara bertambah, ini untuk kerajaan. Kemudahan infrastruktur atau landscape bertambah. Ini ya, kerajaan buat. Benda ni kesan yang kerajaan buat. Ekspor meningkat, ekspor ni pun bagi kerajaan. Imbangan dagangan positif. Boleh. Ya, ada kemungkinan boleh diasingkan ataupun mungkin boleh dalam satu kumpulan. Ekspor meningkat atau imbangan dagangan positif. Sebab bila ekspor meningkat, memang imbangan dagangan jadi positif. Okey, permintaan RM bertambah ataupun berlaku lebihan permintaan RM. Okey, seterusnya itu semua kerajaan. Aliran masuk wang meningkat, itu juga kerajaan. Sebab aliran masuk wang ni maknanya kesan daripada ekspor kita tu pulih balik. Ekspor kita pulih atau bertambah, maka
aliran masuk wang meningkat. Kadar pertukaran atau nilai ringgit meningkat. Ini lanjutan daripada permintaan RM naik tadi. Imej negara semakin baik. Kawasan pelancongan bertambah. Ya, ini yang terjejas waktu COVID-19 dan juga waktu PKP, industri pelancongan ini boleh kata terjejas teruk, termasuk industri perhotelan, penerbangan dan sebagainya. Tapi sekiranya program imunisasi kebangsaan ini berjaya, maka ini kesannya kawasan pelancongan mungkin bertambah, industri pelancongan berkembang, dan bantu promosikan pelancongan negara. Maknanya kalau orang tahu di Malaysia 98% daripada rakyatnya sudah ada vaksin, mungkin dia satu promosi, keyakinan kepada pelancong untuk datang ke Malaysia. Contoh. Okey, jadi saya rasa untuk kali ini saya percepatkan saja untuk siri yang terakhir. Sebab peperiksaan pun rasanya untuk lisan dah bermula selepas buka sekolah ni. Jadi saya rasa 7 siri tips ekonomi boleh dijadikan sebagai teknik menjawab soalan. Saya minta maaf sebab sebelum ni saya janjikan nak buat sesi siri live untuk teknik menjawab. Tapi sebab kekakan masa, kebetulan dalam masa seminggu 2 ni saya pun ada hal dan saya lihat pula peperiksaan sudah bermula, walaupun lisan tapi sudah bermula dan dah menghampiri sangat peperiksaan. Tapi kalau sekiranya pelajar gunakan tips 1 hingga tips 7, itu semua ada saya gabungkan teknik menjawab, macam mana mentafsir soalan, contoh jawapan, macam mana respon yang perlu murid berikan berdasarkan kata tugas yang berbeza, boleh rujuk kepada tips. Dan untuk siri yang ini, yang terakhir ini, iaitu siri bantu murid, saya sediakan dalam 4 siri, untuk melatih cara-cara bagaimana untuk kita membina soalan-soalan berdasarkan isu semasa dan juga bagaimana memikirkan jawapan yang bukan hanya ada dalam buku, tetapi kebanyakan jawapan tu kita kena fikirkan, berdasarkan pada isu. Kita kena fikir, ataupun dengan lain kata kebat. Jadi saya rasa sepanjang siri tips ni ada 7 siri dan juga siri bantu murid ada 4 siri, jadi ada 11 siri. Jadi dah tentulah mungkin ada kekurangan, ada kecacatan yang mungkin tak dapat memenuhi hasrat semua orang. Jadi saya minta maaf dan insya-Allah jika dengan izin Allah mungkin saya boleh berkongsi lagi pengalaman, boleh bantu lagi murid-murid pada mungkin peperiksaan SPM pada tahun yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Jadi sekali lagi saya doakan supaya murid-murid yang terutama yang mengikuti siri tips ekonomi ini dan juga siri bantu murid ini dipermudahkan Allah untuk menjawab soalan peperiksaan dan seterusnya mencapai kejayaan yang cemerlang. Jadi sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana memberi peluang dan memberi ruang kepada saya menggunakan channel ini untuk berkongsi pengalaman bersama murid-murid SPM khususnya dan juga bersama dengan guru-guru, terutamanya guru-guru yang baru, yang tak menanda kertas. Jadi mungkin siri ini berfaedah. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.